Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid, khususnya murid tahun 6. Okey, jadi pada minggu ini kita akan sambung kepada topik TMK kita, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung kepada subtopik pada minggu lepas. Tak apa buang masa lagi, jom kita sama-sama belajar. Let's go. Alright. Okey, jadi cikgu akan sambung kepada langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Okey, jadi pada hari ini benda ni very simple je. Okey, jadi kalau awak baca teks petikan ni tanpa ada video cikgu ni pun awak boleh faham. Jadi cikgu nak menunjukkan betapa mudahnya subtopik kita pada hari ini. Okey, jom kita tengok kepada situasi dalam buku teks ni. Okey, Nadia sedang membantu ibunya di dapur. Okey, ibu Nadia mengajar Nadia cara menyediakan ikan siakap untuk digoreng. Okey, suara cikgu hari ni agak sengau sikit sebab cikgu selesema. Tapi tak apa. Okey, demi kamu semua yang belajar dekat rumah tu, cikgu sanggup berkorban. Tak adalah. Okey, jadi ibu, bagaimanakah caranya kita menyediakan ikan untuk digoreng? Okey, cikgu dah cakap banyak kali kalau ada melibatkan perkataan bagaimana. Okey, tak semestinya belajar sains kalau belajar bahasa Melayu pun kalau ditanya bagaimana mesti merujuk kepada cara. Nampak tak? Bagaimanakah cara? Okey, jadi ibu dia cakap, mari ibu tunjukkan. Okey, jadi ini dia punya dialog yang berlaku mula-mula. Okey, mula-mula buang sisik ikan. Biasanya kalau cikgu dah kelas, cikgu akan mimik suara Chef Wan mula-mula buang sisik ikan. Okey. Okey, jadi itu ialah langkah yang pertama. Okey, biasanya kalau awak buat apa-apa sekali awak mesti ada set arahan awak, ataupun langkah-langkah yang awak perlu ikut. Contoh cikgu ambil satu contoh, awak ambil air semayang contoh. Okey, wuduk, awak ambil wuduk. Okey, jadi pertama sekali awak baca niat kan. Okey, kemudian baru awak sapu muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, lepas tu kaki kan. Okey, itu ialah langkah-langkah dia. Jadi sama juga dengan apa yang kita belajar pada hari ini, di mana kita belajar tentang susunan-susunan langkah yang berlaku. Jadi jom kita sambung kepada dialog yang berlaku. Mula-mula dia buang sisik ikan. Okey, biasanya kalau awak rajin ikut mak awak pergi ke market ataupun ikut ayah pergi ke market, biasanya kalau beli ikan kita akan minta toke tersebut untuk buang sisik ikan tersebut. Okey, sebab apa? Sebab nanti dekat rumah nanti memudahkan kerja untuk proses nak memasak nanti. Dan bukan itu saja yang diminta, kita akan tengok kepada gambaran yang seterusnya. Okey, kemudian belah bahagian perut ikan. Jadi dekat sini bukan saja kadang-kadang kita minta dekat toki yang dekat market tu untuk buang sisik ikan, kita akan minta dia juga untuk belah dan buang dia punya isi perut dia, termasuklah insang dia. Okey, jadi kita akan tengok langkah-langkah ni. Kalau awak boleh relatekan dengan apa yang berlaku, jadi awak akan faham. Biasanya kalau yang macam murid-murid perempuan, biasanya cikgu yakin lah adalah yang rajin pergi tolong mak dia pergi memasak dekat dapur. Bagus, cikgu puji benda tu. Okey, selepas itu apa pula ibu ditanya oleh budak perempuan ni, Nadia ni Okey, selepas itu keluarkan isi perut dan insang. Nampak tak? Benda yang cikgu cakap tu lebih kurang je. Sebab itu ialah proses yang biasa dibuat. Okey, kemudian basuh ikan hingga bersih. Gunalah air paip yang berterusan. Bermaksud ataupun kalau nak jimat, awak boleh juga rendamkan di dalam air yang dalam besin ke kan, awak letak, awak cuci, boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ikan ini sedia untuk digoreng. Oh, begitu caranya. Nampak tak situasi yang berlaku dekat sini, di mana dia menunjukkan langkah daripada awal sampailah ke proses untuk sebelum digoreng. Ini ialah maksudnya proses sebelum.
Okey. Dia ada proses sebelum, semasa dan juga selepas. Semasa tu waktu goreng lah. Okey, yang selepas tu lepas awak dah ngap lah. Dah ngap tu maksudnya dah habis dimakan. Okey. Jadi ada soalan yang ditanya di bawah ni. Apakah langkah-langkah seterusnya untuk menggoreng ikan tersebut? Jadi yang ni cikgu serahkan kepada kamu semua untuk fikirkan apakah jawapan selepasnya. Okey. Cikgu bagi masa dalam kiraan 10 lah. Okey, cikgu bagi kiraan 10. Cuba fikirkan apakah langkah yang seterusnya untuk menggoreng ikan tersebut. Okey, cikgu kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright. Okey, cikgu rasa kamu semua dah dapat jawapan dia kan. Okey, jadi apa langkah seterusnya untuk menggoreng ikan tersebut? Biasalah, kita akan buka api lah. Okey, sediakan kuali apa semua kan. Kita letakkan minyak. Okey, ikan tersebut dulu kita perlu lumurkan dia dengan serbuk kunyit. Sebabnya kita nak goreng. Dia cakap goreng. Okey, bukannya nak masak lemak ke apa semua kan. Tak ada. Okey, jadi awak perlu sediakan langkah tersebut. Sediakan sampai minyak tu sedikit panas. Okey, baru awak masukkan ikan tersebut. Gorenglah sampai garing-garing. Kemudian dah nampak dia macam garing warna-warna keemasan, bolehlah diangkat. Toskan dulu jangan terus ambil sebabnya minyak tu masih lagi ada banyak melekat dekat ikan tersebut. Itu dia punya langkah-langkah dia. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, ada langkah sebelum, semasa dan juga selepas. Alright. Jadi ada nota guru yang disediakan di bawah tersebut. Minta murid menterjemahkan situasi di atas kepada satu arahan bagi menyediakan ikan siakap untuk digoreng. Okey, sebenarnya bukan sahaja tertumpu kepada ikan, ada juga makanan-makanan lain yang kita goreng. Contohnya macam kita nak masak nugget ke, atau benda-benda yang simple lah. Kita nak masak ayam ke, dan kita nak masak daging ke kan. Jadi itu semua memerlukan proses-proses dan langkah-langkah sebelum, semasa dan selepas. Okey, kita akan lihat kepada muka surat yang seterusnya, di mana Najmi ingin membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri. Okey, carta berikut menunjukkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Najmi. Okey, jadi kalau awak lihatkan dekat sini, okey, ini mesin yang kita masukkan duit dan kita akan pilih menu dan dia akan keluar Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, di mana situasi gambaran yang pertama, dia ada letakkan masukkan duit berdasarkan harga minuman. Okey, dah letak. Contoh kalau harga tu RM2, masuklah RM2. Kalau harga tu RM2, janganlah awak letak RM1. Okey, sampai bila nak keluar kan benda tu, takkan keluar. Okey, jadi awak perlu gunakan kebijaksanaan sendiri. Okey, awak perlu letakkan duit yang mencukupi. Okey, bagaimana pula kalau awak tak ada duit yang kecil, awak ada duit yang besar saja? Okey, harga tu RM2, awak pergi letak dia RM10. Okey, ada mesin-mesin yang dia boleh baca. Okey, dan dia akan pulangkan duit awak. Tapi ada juga mesin, ada sekali lah cikgu pernah guna mesin. Okey, mesin macam ni juga, cikgu masukkan duit, dia tak keluar. Tapi janganlah awak mengamuk pula kalau dia tak keluar kan. Mungkin sebabkan menu dia dah tak berfungsi. Namun pun mesin akan sampai satu masa dia akan rosak. Okey, jadi dekat sini lepas dah masukkan duit, awak tengok gambaran yang kedua, awak tengok dia ada menu dia. Jadi buat pilihan jenis minuman apa yang kita nak, iaitu kopi, coklat ataupun teh. Okey, yang seterusnya awak perlu buat pilihan minuman apa yang awak nak. Contoh yang macam dalam gambar ajar ni, dia pilih minuman coklat. Jadi dia tekanlah coklat. Okey, yang seterusnya carta berikut menunjukkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri.
Okey, kalau awak tengok dekat sini, ini ialah detail dia. Secara lengkap dia apa yang berlaku dekat situasi yang di atas tadi. Okey, yang pertama mesin tu dia terima duit, kemudian dia suruh nyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang dimasukkan. Macam cikgu cakap tadi, kalau RM2 masuklah RM2. Kalau harga tu RM1 masuklah RM1 saja. Okey. Jadi terima arahan pilihan jenis minuman. Okey. Sebelum cikgu nak teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Okey, kalau awak nak tahu, di Jepun mereka menyediakan mesin-mesin ni di merata-rata tempat. Dan awak boleh dapat contoh makanan macam hotdog ke apa semua kan, awak dapat makan secara panas-panas. Okey, awak nak masak Maggi secara panas-panas pun boleh. Dekat sana Okey. Dan yang seterusnya, apabila dia dah terima, okey, cikgu sambung balik dan dia akan terima arahan pilihan jenis minuman. Laksanakan langkah penyediaan minuman yang dipilih. Okey. Yang ni cikgu tak perlu terangkan, cikgu rasa awak boleh faham benda yang dimaksudkan. Okey, aktiviti harian mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, set arahan atau cara komputer juga mempunyai arahan-arahan tertentu mengikut urutan. Setiap arahan mestilah dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk demo bagaimana berlakunya set-set arahan dekat komputer. Okey, cikgu akan tunjukkan live pada awak semua. Okey. Ni cikgu nak tunjukkan. Okey. Bila awak nak buka komputer ataupun awak nak tutup komputer kan, dia ada set langkah-langkah dia. Okey. Ni ialah desktop cikgu. Okey, ni paparan komputer cikgu. Okey, ni contoh macam okey. Elok pun ada benda ni. Okey, dekat dalam ikon ni kalau awak perhatikan, dekat ikon ni ada recycle bin. Kalau cikgu klikkan dekat sini, okey, ada banyak gambar-gambar ni kan. Okey, jadi ini menunjukkan langkah-langkah yang cikgu nak buat. Contohnya cikgu select all semua ni. Okey, kemudiannya cikgu klik pada butang delete. Cikgu delete. Okey, nanti dia akan keluar satu paparan macam ni. Are you sure want to permanently delete these 8 items? Okey, jadi cikgu klik pada yes. Nampak? This folder is empty. Mesti awak kata, alamak senangnya cikgu kan. Memanglah senang je benda dia. Okey, cikgu nak tunjukkan benda yang lain pula. Okey, contohlah awak nak menulis surat. Okey, awak nak menulis surat, awak perlu buka pada Microsoft Word. Okey, jadi awak klik pada Microsoft Word. Ni cikgu nak tunjukkan contoh pada awak saja. Okey, klik pada blank document. Dah klik pada butang blank document, awak dah boleh mula menaip. Contohnya cikgu nak naip saya cikgu ubah. Okey, cikgu tukar nama saya Muhammad Syahid bin Yusof Dajivi. Dajiviu pula dah jadi. Okey. Dalam proses kita nak menulis sekalipun, kita nak menaip sekalipun, awak perlu pastikan ada huruf besar, huruf kecil kan. Jadi kalau yang nama khas, perlulah tukar kepada huruf besar. Tukarkan dia. Klik kepada butang caps lock. Okey, nampak tak? Jadi apa yang cikgu nak tunjukkan dekat sini, ini ialah set arahan ataupun langkah-langkah yang awak perlu ikut sebelum awak nak kita nak buka, kita nak menaip, kita nak edit. Nampak tak? Kita buat suntingan dan sebagainya. Ini menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil. Jadi semua benda yang berlaku dalam kehidupan kita seharian pun semua melibatkan kepada set arahan. Okey. Jadi cikgu kembali kepada kita punya alright, jadi kita kembali kepada kita punya sesi pembelajaran. Okey, terdapat persamaan antara langkah aktiviti harian dengan set arahan dalam atur cara komputer. Macam yang cikgu tunjukkan tadi lah pada awak. Okey, cikgu tak boleh lah nak tunjuk macam mana cikgu on komputer apa semua, tak boleh lah, sebab nanti macam mana cikgu nak tunjuk dekat awak kan. Okey,
Jadi cikgu tunjukkan mana yang boleh pada awak supaya awak boleh nampak set arahan yang berlaku. Okey, untuk pengetahuan awak semua, dalam buku teks dia ada sambungan dia. Bermaksud yang tadi ni, yang ni yang nombor 3 ni tadi kan. Ni yang nombor 3 ni tadi. Dia punya sambungan dia ada dekat bawah ni. Iaitu tunggu sehingga air selesai dituang. Okey, ni langkah dia yang keempat dan dia akan pergi ke langkah yang kelima, iaitu ambil minuman. Janganlah awak dah tuang lepas tu awak biar je, lepas tu ambil lain. Tu satu pembaziran tak baik Okey, sama juga yang macam yang ada dekat atas. Dia langkah ni tak habis. Okey, kalau awak tengok sini Okey, kalau awak tengok dekat sini, laksanakan langkah penyediaan minuman yang dipilih kan. Ini ialah langkah dia yang keempat kan. Jadi langkah dia yang seterusnya ialah kita tengok dekat bawah. Okey, dia akan keluarkan minuman dan dia akan keluarkan baki wang jika ada. Ini yang cikgu cakap tadi. Okey, kalau ada balance, awak letakkan dia berlebihan, nanti dia akan keluarkan balik. Okey, luas minda. Mesin layan diri moden pertama di dunia yang menggunakan wang shilling dibina oleh Percival Everett pada tahun 1883 untuk menjual postcard. Jadi yang ni kita akan tengok sama-sama lah. Okey, nama dia Percival Everett. Jom kita tengok sama-sama mesin layan diri Percival Everett. Okey, jadi cikgu akan tukar. Okey, Percival Everett. Okey, cikgu akan buka browser. Okey, cikgu guna browser Brave dekat sini. Okey, Percival Everett. Okey, mesin layan diri. Okey, klik enter. Okey, jadi kita akan tengok. Nampak ni ada banyak keluar vending machine Okey, mesin layan diri ataupun dalam bahasa Inggeris dia ialah vending machine. Okey, jadi kita akan tengok image. Okey, zaman-zaman dulu. Okey, mungkinlah ni mesin layan diri yang dulu. Bukan. Okey, ni dia. Mungkin ini ialah mesin layan diri yang dulu. Okey. Okey, jadi awak tengok dekat sini, ini ialah mesin layan diri yang telah dicipta zaman-zaman dulu lah. Tapi zaman-zaman sekarang dia dah lebih moden. Okey, dah lebih canggih. Sebab apa? Macam-macam dah. Dulu sekarang ni dah ada minuman-minuman. Okey, contoh macam yang ada dekat sini. Okey, nak pilih apa-apa minuman ke, macam yang cikgu cakap kalau dekat Jepun kalau dekat Jepun hotdog ke kan, dia ada jual panas-panas dekat dalam mesin layan diri ni. Okey, jadi dia punya teknologi dah semakin berkembang. Yang ni mungkin dekat ni lah kot, dekat Arab ni, dekat Mekah ke apa kan, sebab ada tulisan Arab yang ada dekat atas ni. Okey, jom kita tengok yang lain. Okey, yang ni mesin Coca-Cola. Okey, lebih kurang sama je. Ni Maggi, nampak. Okey, mi segera Okey, jadinya kita akan kembali semula kepada sesi pembelajaran kita. Okey, ini ialah muka surat yang terakhir sebelum cikgu tamatkan sesi video cikgu. Okey, cekat folio. Okey, menyusun langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Jadi lengkapkan carta alih yang menunjukkan langkah-langkah membasuh pakaian yang dilaksanakan oleh manusia dan mesin basuh dengan menggunakan jawapan berikut. Okey, yang pertama, mencuci pakaian, tamatkan basuhan, masukkan serbuk pencuci ke dalam mesin basuh, anggarkan masa cucian yang diambil. Jadi dia dah sediakan satu urutan langkah-langkah. Jadi awak perlu masukkan jawapan ini ke dalam kawasan yang ada ikon pensil ni. Okey, alright, yang ni awak tak perlu
tulis dalam buku, awak hanya jawab saja secara lisan. Okey, maksudnya awak boleh fikir sendiri, awak terus jawab saja. Okey, jawapan ada di atas sini Okey, jom kita tengok sama-sama langkah dia. Okey, kumpulkan pakaian yang ingin dicuci. Ini adalah langkah yang pertama. Masukkan pakaian ke dalam mesin basuh. Lepas tu apa yang kita buat? Okey, lepas tu apa yang kita buat? Kita akan pilih salah satu daripada jawapan yang ada di atas ini. Okey, agak-agak mana dulu? Okey, cuba fikir-fikirkan. Kemudiannya masukkan pelembut fabrik ke dalam mesin basuh. Beza kalau awak gunakan serbuk pencuci ke apa semua kan. Kalau untuk pelembut fabrik ni dia lain. Okey, dia nak lembutkan pakaian tersebut. Okey, maknanya lepas awak dah cuci, dia masih lagi fabrik tu, pakaian awak. Fabrik ni ialah pakaian pakaian tu dia akan jadi lembut. Okey, yang seterusnya hidupkan mesin basuh. Okey, timbang berat pakaian, anggarkan tahap air yang diperlukan. Okey, macam yang cikgu dah cakapkan sebelum ini, bila awak gunakan mesin yang ada komputer benam dalam dia akan secara automatik akan uruskan untuk awak. Awak klik saja pada satu butang on tu saja dan start, dia akan terus mula buat kerja dia. Awak tak perlu nak sediakan, nak tekan berapa banyak apa semua kan. Jadi ini ialah satu benda yang memudahkan. Okey, yang seterusnya apa yang perlu awak buat di sini? Okey, apa langkah dia? Okey, kemudiannya masukkan air ke dalam mesin basuh. Kemudiannya apa langkah yang perlu awak laksanakan? Pilih jawapan yang ada dekat atas. Bilas pakaian, keringkan pakaian, dan kemudiannya apa yang awak buat? Keluarkan pakaian yang telah dicuci, dan yang terakhir sidai pakaian yang telah siap dicuci. Jadi senaraikan langkah yang dilaksanakan oleh mesin basuh mengikut urutan yang betul. Jadi itu saja untuk sesi pembelajaran cikgu pada hari ini. Okey, soalan nanti awak boleh rujuk kepada modul modul yang cikgu telah sediakan, dan awak boleh jawab kepada soalan modul tersebut di dalam buku kerja masing-masing. Okey, kalau tidak jelas awak boleh hantarkan pesanan ringkas kepada cikgu dan cikgu akan balas mesej awak. Okey, itu saja untuk pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye bye.